Assalamualaikum, selamat pagi. So hari ini kita akan mulakan tajuk. Kita akan bincang tajuk yang terakhir lah untuk bab yang kelima ni, untuk pembesaran dan gabungan transformasi. Tajuk yang terakhir ialah tesselasi. Okay, dekat awak punya buku latihan ni kan, dekat buku latihan ni dia dah bagi nota ringkas. So dekat sini ada nota ringkas. Nota dia ialah tesselasi tu maksud dia apa? Okay, tesselasi ialah pola bagi bentuk yang berulang. Okay, lepas tu dia kena memenuhi ruang tanpa kosong. Tak boleh bertindih, tak boleh kosong tu je. Awak tengok gambar berulang ialah tu. Okay, so ni simple je. Okay, jadi kita nak bincang jawapan terus yang ni. So awak tengok gambar yang pertama ni, tesselasi ke bukan? Ini awak jawab apa yang first ni? Nombor 1. Nombor 1 ni berulang tak gambar dia? Tak berulang. Tak sama. Sama ke tak sama? Sama. Gambar dia ni semua sama ke tidak? Sama. Okey, jadi awak tulis tesselasi sebab dia cuma suruh tulis yang tu je, tentukan. Okey, nombor 2 ni berulang ke tidak? Sama tak? Berulang tak cara dia? Sama. Berulang. Okey, tulis tesselasi jawapan dia. Gambar dia berulang lah tu, sama kan? Okey, awak tengok yang bawah ni, nombor 3. Sama tak ni? Tak. Dia ada masalah kat sini. Dia ada masalah ni kat tengah ni. Jadi awak tulis bukan. Bukan tesselasi. Okey, yang nombor 4 ni sama tak? Tak. Lagi macam-macam. Lagi macam-macam. Okey? Dia tak berulang. Tiba-tiba ada kotak kecil pula kat sini. Tiba-tiba ada kecil pula kat sini. Jadi awak tulis bukan. Bukan tesselasi. Okey, ada yang dah siap buat semua dah? Kemudian awak ada yang ni. Okey, so kita buat yang B sekarang, nyatakan transformasi tu. Okey, sekarang kita nak cerita bentuk pergerakan dia macam mana So awak ada 4 bentuk transformasi. Bila dia sebut transformasi ni, nyatakan transformasi, kita ada 4. Kita ada translasi, kita ada pantulan, kita ada putaran, kita ada pembesaran. So 4 je. Okey. Jadi dekat sini kita kena tulis lah. So dia ada 2 ada 2 jawapan. Ada jawapan A dengan jawapan B. Okay, jawapan yang A, bentuk 1 daripada 2 bermakna 2 pergi 1. Daripada 2 tu pergi ke gambar 1 tu apa dia punya pergerakan transformasi dia? Pantulan. Okay, awak tulis itu pantulan. Jadi pantulan cikgu dah cakap kena ada garis. Pantulan pada, kena tulis pantulan pada. So dekat sini, tengah dia sinilah. Okay, garisan dia ialah AE. Simple lah tajuk ni, boleh buat kan? Macam tu je, tulis je. Okey, kemudian yang B, dia ada lagi satu. Daripada 2 pergi 3. Daripada 2 ni pergi 3. Itu yang B. Sekarang kita jawab B. So B tu apa bentuk dia tu? Putaran. Okey, putaran. Berapa darjah tu? 180. Okey, betul. 180 darjah sebab kalau awak gariskan 2 titik kan, awak nak cari kan dia punya sudut putaran ni kan, garis ada 2 titik, memang dia akan garis lurus. Kalau awak ambil DB dia akan garis lurus, awak ambil garis ni pun dia akan garis lurus juga. Okay, jadi 180 lah. Jadi kita kena tulis pusat dia. Dia tak ada arah lawan jam ke arah jam, tak adalah. Pada pusat, nampak tak pusat dia kat mana titik tengah dia? Nampak kat Dekat tengah sini lah. Ni cikgu warnakan ni E. Pada pusat E. Sekarang ni dia tulis huruf je, dia tak ada koordinat. Maka awak pun tulis huruf. Okay. Okay, kalau awak tengok lah gambar B ni, pantulan logik tak? Daripada 2 pergi 3 tu logik tak pantulan? Logik betul. Tapi kan dia tak ada garis. Awak perasan tak? Dia tak ada garisan yang lintang sini, tak ada. So kita tak tahu pantulan tu kita nak guna garis apa, dia punya paksi. Betul tak? Jadi awak kena guna putaran lah sebab putaran ada titik E. Awak boleh tulis sebab ada titik E, tapi kalau awak tulis pantulan, dia tak bagi garisan kat sini. So kita tak tahu kita nak pantulkan pada garisan apa. Kita tak boleh pantul pada titik sebab dia bukan titik. Kalau dia titik, awak pantul pada titik, betul lah. Betul lah paksi dia titik juga. Okay. So dalam kes macam ni, dia tak ada tau garis pantulan, sebab tu kita ambil putaran. Okay, kita cuba nombor 2. So kita jawab A.
A daripada 2 pergi 1. 2 pergi 1. Bentuk apa tu? Pantulan. Sama lah, dia pantul. Pantulan pada garis mana? AB. Ni garisan dia AB yang tengah ni Ni garisan dia AB ni. Okey, sekarang kita jawab B. So B kat sini. Okey, B daripada 2 pergi 3. 2 pergi 3. Apa jadi tu? Putaran. Awak kena guna putaran. Kes ni sama dengan tadi kan? Sebab kalau awak tengok logik, pantulan logik sebab bentuk dia ni memantul ni. Kalau awak letak cermin dia akan dapat nombor 2 ni. Awak letak cermin kat tengah dia akan dapat nombor 3. Tapi disebabkan dia tak bagi kita garisan pantulan, jadi kita akan tulis putaran. Berapa darjah? 180. Sebab dia terbalik tau. Okay, dia betul-betul terbalik ni. Jadi dia akan jadi 180 lah. Okay, kalau awak boleh pusingkan dia, awak boleh bayangkan dia pusing. Kalau dia pusing sikit je, okay, dia 90. Okay, jadi kita terus tulis pada pusat. Mana pusat dia? D. D kan? D ni dia tak tepat kat sini. Tu dia. D lah. Okay, pada pusat D. Okay, bawah. Yang ni sesimpel je ni. Okay, nombor 3. So kita tulis A dulu. 2 ni pergi 1 situ. Okay, awak tengok pun dah nampak dah. Apa tu? Putaran. Putaran. Dia putar sikit je tu. Putaran sebab tak boleh ambil lain. Translasi tak boleh. Translasi kena sama bentuk dia. Okay, pantulan pun tak boleh. Tak logik. Okay, putaran dia berapa darjah tu? Kalau kita ambil pergerakan ikut jam, jawapan kita akan warna kuning tu. Akan kat sini segitiga dia. Dia akan naik atas. Bukan turun bawah. Okay, sekarang bila dia turun bawah, dia kena pusing macam ni. 1, 2, 3. Dia cepat padam. Okay, betul. 2 pergi 3 betul. 2 pergi 3 tu betul. Okay. Okay, pergerakan 2 pergi pergerakan 3. Okay, so dia putaran 90 darjah. Lepas tu awak kena tengok pula. Dia nak dapat 90 darjah sebab dia bergerak sikit je ni. 90 darjah kat sini. Dia bergerak sikit je daripada sini. Okey ni titik putaran dia. Jadi dia gerak 90 darjah. Daripada garisan yang ni, yang warna biru ni, dia pergi sini. Ini garisan nombor 3. Ni dia punya kaki. Okey, ni kaki yang nombor 2. Dia pergi kaki nombor 1. Jadi awak tengok dekat sini 90 dia. Kat sini. Ni 90 darjah. Okey, jadi ini 1, 2, 3. Okey, jadi awak tulis 1, 2, 3. Tulis nak panah tengok boleh buat anggaran lah. Diikut ke lawan. So dekat sini lawan arah jam. Pada pusat apa? D. Di tengah dia D lah. Okey awak lukislah satu garisan senang macam cikgu buat ni. Cikgu lukiskan kaki nombor 2, cikgu lukiskan kaki nombor 1. Awak lukis satu garisan awak boleh nampak 90 darjah dekat situ. Okey. So pada pusat D. Itulah jawapan dia. Okey, so sekarang kita jawab yang nombor B. 2 pergi 3. Kalau belah sini dia akan pusing banyak. Kalau sebelah sini dia akan pusing 1 kali. Dia pergi sini 1 kali. Sini 2 kali. Sini 3 kali. Dia akan pusing 270 darjah lah. Okey, jadi kita ambil sini lah. 2 pergi 3. So sini 1, 2, 3. Jadi dia ialah putaran 90 darjah ikut Arah jam. titik dia berapa? Pada pusat B. Saja nampak sebab dia bertindih. Okey, kemudian nombor 4 ni. Okey, nombor 4 tu yang pertama kita buat 2 pergi 1 kan? Betul tak macam tu? Okey, 2 pergi 1 tu bentuk apa? Nak tulis apa tu? Putaran. Ya, tulis putaran. Putaran dia, dia tepat-tepat gambar dia jadi 180 lah. Okey, dia pergi ni ke satu garis lurus kan? Dia kan satu garis lurus ni. Okey, jadi dia 180 lah. Pada pusat dia berapa? Pusat dia yang mana? Yang B tu. B kan? Tengah. B lah, tengah tu, okey? Okey, kemudian kita nak jawab yang kedua. So, yang B ni daripada 2 pergi 3. 2 pergi 3.
Okey, kat situ kita dah nampak dah. Istilah dia, kita tengok dia besar, mesti pembesaran mana lain. Okey, pembesaran ni ada 3. Dia ada pusat, lepas tu dia ada faktor skala. Pada pusat dia yang mana? Cikgu nak tanya, awak nampak tak pusat dia? C tu cikgu. So, awak nampak C. Ada yang nampak lain tak? Sekarang ni ada A, B, C, D. A. Macam mana awak nampak A? Sebab dia punya apa tu objek image. Image dia bermula, kita tak kira nombor 1 sekarang ni. Image dia yang soalan B tu antara 2 hingga 3. Image dia daripada sini sekarang. Yang kedua ni, yang ni. Kita menjawab B. So B dia bentuk 3 daripada bentuk 2. Bentuk 3 daripada bentuk 2. 2 pergi 3. Tak melibatkan yang nombor 1 tu. So, siapa yang ada jawapan? Cikgu nak dengar yang dapat dia punya pusat dia. C. B, C. C. Awak nampak dia dekat tengah Okey Soalan cikgu ada yang C, ada yang A. So ada yang jawab betul, ada yang jawab salah. Yang jawab A tu cikgu nak tahu alasan. Macam mana awak boleh nampak titik A tu ialah pusat pembesaran dia? Mesti ada sebab. Mesti awak tahu kan kaedah dia kan. Mesti awak tahu kenapa A tu boleh jadi pusat. Macam mana awak tahu? Kita tak boleh teka. Kita tak boleh teka A, B, C. Apa alasan awak A? Dapat tak dapat ni? Okey, sekarang soalan ni kan bentuk B 3 daripada bentuk 2. Soalan dia kat sini bentuk 3 daripada bentuk 2. Okey, kita sedang menjawab soalan B. Jadi daripada bentuk 3 daripada bentuk 2 ni samalah istilah dia 2 pergi 3. Okey, awak tulis pembesaran betul. Pembesaran. Kemudian dia ada lagi 2 pada pusat. Cara dia kena tulis 3-3. Okey, pada pusat ni satu jawapan. Kemudian kena ada dengan faktor skala. Ni ayat biasa kita guna. Dengan faktor skala satu lagi kita kena tahu faktor skala dia berapa kali ganda lah. Okey, pembesaran pada pusat. Sekarang masalah kita nak tahu pusat. Soalan cikgu tadi. Okey, kita dah pernah buat kelas sebelum ni. Siapa tahu macam mana nak cari pusat untuk pembesaran apa yang kita buat? Pilih bucu. Pilih bucu. Kena pilih bucu. Pilih 2 bucu yang sama lah. Satu mak dia, satu anak dia. Senang cakap macam tu. Okey, so katakan nombor 2 ni, yang kotak 2 ni cikgu nak bucu yang ni. Ni anak dia kan. So mak dia kat bawah ni. So ni satu lagi bucu. Lepas tu nak buat apa? Gariskan. Keluarlah pembaris. Memang kena ingat step dia. Awak main tembak C lah, B lah, A lah, tak boleh. Dia ada cara dia. Nak cari pusat putaran tu pun ada cara dia. Okey, tu dia. Kemudian garis. Itu baru satu. Sebab satu je boleh jadi sini, boleh jadi sini, boleh jadi sini, boleh jadi sini. So, kena ambil lagi satu bucu. Sekurang-kurangnya kena ada 2 lah, baru dia bersilang. Awak sekarang ni, awak nak cari titik persilangan tau. Jadi satu garis tak mungkin dapat lah. So awak kena ambil 2 set garisan untuk dapatkan persilangan. Bila dapat persilangan, itu ialah pusat. Okey, pusat bagi pembesaran. Okey, cikgu akan ambil lagi satu. So dekat sini cikgu nak yang senang sini je lah. Ni dengan yang ni. Satu yang kecil ni, nombor 2, ni satu yang 3. Kan senang kat situ. Okey, tak kisah mana, ambil tengah boleh. Ambil tengah pun boleh. Okey, jadi cikgu akan gariskan yang tu pula. Awak guna baris kejap je, garis tengok dapat kat mana. Okey, tu dia. Kemudian garis. Okey, garis ni tak kisahlah. Macam mana tak kisah. Kita nak hubungkan antara 2 titik tu je. Okey, cikgu dah bagi tahu 2 titik dah cukup. Okey, cikgu pernah cakap 2 titik dah cukup. Kita boleh nampak persilangan dia di sini. So jawapan yang pusat dia kat mana? Dekat A. Okey, so dekat situ baru boleh bagi tahu. Awak baru boleh tulis A. Jawapan dia ialah pembesaran pada pusat A. Jadi cikgu tanya kenapa awak dapat A, awak bagi alasan. Bila kita gariskan 2 bucu, okey, pasangan 2 bucu, kita dapat dia punya persilangan. Itulah jawapan patutnya awak jawab tadi. Okey, katakan cikgu ambil garisan tengah. Bagi pembuktian banyak sikit kat awak ni. Katakan cikgu nak ambil titik dia ni.
Katakan cikgu nak ambil ini tengah ni. Okey, dia letak awak pembaris kat sini. Awak punya baris kena tepat-tepat dekat dia punya bucu dia. Kalau kena tak tepat, dia tak kena lah garisan tu. Okey, garis ni pula dapat kan? Sama je. Tulisan purple dengan orange ke ataupun orange dengan hijau ke, dia akan tetap berselang pada A sebab pusat dia ada satu je. Okey, dia membesar berapa kali ganda ni waktu skala ni? 2. Okey, 2. Itu jelas lah. Okey. Kotak yang kedua ni ialah dia punya inilah objek sekarang. Kita kira antara 2 hingga 3 je. Antara 2 dengan 3 je. So kat sini yang nombor 3 ni sekarang ialah dia punya image sebab dia kan last kali kan. So last dia image. So kalau awak guna rumus, awak akan guna rumus macam ni Katakan awak tak nampak kan dia macam besar banyak mana, awak guna rumus K sama dengan image bagi objek. Rumus dia image bagi objek. Kemudian awak tuliskan. So image ni kotak dia berapa? Image dia ni kotak dia ni 2 sini So image dia macam ni. Bilangan kotak dia ialah 2. So sini ialah, ini ialah objek dia nombor 2 ni. Bilangan kotak dia ialah 1. Okay, tadi cikgu cakap image dia 2. So atas ni 2 sebab dia image. Bawah ni objek ni 1. Kat sini 1. Sini 2. Jadi awak dapat 2. Okay, itu ialah faktor skala secara kiraan. Kalau awak nampak direct, awak boleh tulis lah. Dia besar sebanyak 2. Kalau awak pening, awak tulis, awak kira. Sebab ni kotak ni senang kita nampak. Ada kotak yang kita tak nampak tau. Yang tak nampak boleh kira macam ni. Image bagi objek. Kira kotak image tu berapa, kotak objek tu berapa. So kita punya perbincangan untuk hari ni sehingga yang ni lah tajuk akhir test elasi ni. Jadi minggu depan tu kita akan sambung penyelesaian masalah untuk bab 5. Gabungan transformasi lah. Itu masih di bawah tajuk gabungan transformasi So kita akan cuba bincang beberapa penyelesaian masalah.